Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Ridwan bin Abu Samah. Hari ini saya akan membentangkan aspek budaya dalam terjemahan novel Pesta Ria di Teluk Rambai. Okey, menurut Newmark 1988, the way of life is manifestation that are peculiar to a community that uses a particular language as it means of expression. Jadi kalau kita lihat, menurut Newmark, cara hidup dan kewujudannya adalah berdasarkan kepada ekspresi melalui penggunaan bahasa tertentu. Baik, bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi dalam kalangan masyarakat. Cuma yang membezakan adalah penggunaan bahasa yang diamalkan dan menjadi tradisi sehingga berlakunya proses penterjemahan. Baik, penterjemahan merupakan sebuah proses pemindahan teks sumber kepada teks sasaran. Okey, menurut Abdullah Hussein, salah satu fungsi bahasa adalah merakamkan budaya pengguna bahasa itu. Jadi kalau kita lihat daripada pandangan sudut pandang Abdullah Hassan, bahasa ni dia menjadi satu pelambangan kepada kebudayaan dalam masyarakat yang tertentu. Baik, dalam kajian ini terdapat dua permasalahan kajian. Yang pertama adalah apakah perbezaan pemindahan dari teks asal kepada teks sasaran dan adakah terdapatnya kepelbagaian aspek dalam proses pemindahan. Baik, objektif saya ada tiga. Yang pertama adalah mengenal pasti ciri-ciri penterjemahan dinamik yang digunakan oleh penterjemah dalam penterjemahan novel bahasa Inggeris ke dalam bahasa Melayu, membincangkan unsur budaya yang terkandung dalam terjemahan novel bahasa Melayu, dan yang ketiga, menentukan tahap kualiti penterjemahan budaya dalam novel berdasarkan kepada teori Newmark. Fokus kajian saya tertumpu kepada Pesta Ria di Teluk Rambai, diterjemah oleh Wan Zahara Megat Hashim, menggunakan pendekatan Newmark pada tahun 1988. Kaedah kajian saya adalah kaedah kepustakaan melalui aspek unsur budaya dan tempoh penelitian saya adalah 2 bulan. Jadi kalau kita lihat, bahan kajian yang saya gunakan ada dua. Satu, teks sasaran adalah Wan Zahra Megat Hashim berdasarkan teks sumber Enid Blyton. Tajuk dia Pesta Ria di Teluk Rambai dan teks sumber adalah The Willoughby Fair Mystery. Okey, kalau kita lihat dalam teks sasaran ni kita merangkumi 128 buku surat, manakala dalam teks sumber kita ada 108 buku surat. Teks sasaran diterbitkan pada tahun 1995, manakala teks asal atau teks sumber ini diterbitkan pada tahun 1950. Berdasarkan kajian ini, saya menggunakan pendekatan teori unsur budaya. Jadi kalau kita lihat kat sini, menurut Newmark, the cultural equivalent, it means replacing a cultural word in the source language with a text with a target language one. However, they are not accurate. Okey, kalau kita lihat kat sini, menurut Newmark, penggantian bahasa berdasarkan unsur daripada teks asal kepada teks sasaran adalah satu, tetapi menurut beliau pendekatan ini tidak menepati ataupun kita kata dia tidak tepat berdasarkan kepada teks asal dia. Okey, di sini ada sinopsis ringkas Pesta Ria di Teluk Rambai. Novel ini mengisahkan tentang kes kecurian barang-barang bernilai dan kertas dokumen penting milik beberapa orang bangsawan di dalam sebuah bilik berkunci. Kes kecurian menjadi misteri apabila tidak terdapat sebarang petunjuk seperti cap jari maupun kerosakan untuk melepaskan diri. Barney, Roger, Diana dan Snaby menjalankan siasatan di waktu malam dan lebih mengejutkan apabila kejadian ini hanya berlaku pada ketika sebuah pesta ria diadakan di kawasan kejadian. Di sini ada sorotan kajian Arnida Abu Bakar, Sulha Ramli dan Lubna Abdul Rahman pada tahun 2017. Menurut mereka, aspek semantik dalam terjemahan unsur budaya ke bahasa Melayu, kajian dalam surah Al-Baqarah, kajian ini mengenal pasti pendekatan yang digunakan oleh penterjemah dalam proses memindahkan makna unsur budaya itu. Hal ini kerana pendekatan dalam proses penterjemahan menyediakan kepelbagaian kaedah yang bersesuaian dengan ciri-ciri budaya yang terkandung dalam teks. Manakala sorotan kajian kedua pula adalah Nurliza Abdul Rahman, Raja Hazira, Surajul Sulaiman dan Najih Abdul Wahid yang dilakukan pada tahun 2015 berdasarkan tajuk penterjemahan unsur budaya dalam sari kata drama Flag of Truth. Kajian ini membincangkan tentang terjemahan unsur-unsur budaya Arab ke dalam bahasa Melayu melalui strategi-strategi penterjemahan yang berpandukan kepada sari kata
dalam drama Arab berjudul Flag of Truth. Dapatan kajian mendapati bahawa pengkaji menggunakan aplikasi penterjemahan literal, asimilasi, kata pinjaman, padanan fungsian, padanan budaya, pengkhususan, generalisasi dan koplet digunakan dalam konteks budaya. Pada tahun 2011 pula, Goh Sang Siong, penterjemahan kata kerja bahasa Cina bahasa Melayu, satu analisis ketepatan makna padanan. Kajian ini membincangkan tentang padanan makna seperti yang dikemukakan oleh Newmark 1981 berdasarkan kepada kaedah semantik, dan dapatan kajian mendapati bahawa pengkaji menggunakan kaedah unsur padanan budaya. Chris Ninkias pada tahun 2014 melalui kajian beliau The Translation of Figurative Language in the Poetry in the Morning After, dapatan kajian mendapati bahawa pengkaji menggunakan aplikasi penterjemahan literal, asimilasi, kata pinjaman, padanan fungsian, padanan budaya, pengkhususan, generalisasi dalam konteks budaya. Dan Aminah Jahwa pada tahun 2019, penterjemahan budaya dalam novel Arus ke dalam bahasa Thai merupakan sebuah kajian yang menggambarkan perbezaan budaya yang wujud dalam bahasa Thai dengan bahasa Melayu dalam proses penterjemahan. Pengkaji menyatakan kesimpulan berdasarkan kepada dapatan yang diperoleh bahawa terdapat perbezaan dari aspek budaya dan bahasanya. Baik, kita akan lihat berdasarkan aspek budaya dalam terjemahan novel. Kat sini, menurut Newmark dia ada 5, tapi didapati dalam aspek kajian kita ada 4. Yang pertama, ekologi, kita ada budaya material, kita ada unsur budaya, organisasi dan budaya sosial. Dan kalau kita lihat kat sini, teks sasaran, kalau kita lihat dalam ekologi, surat orang kaya Bijasura yang mencatatkan peta daerah Alor Tembusu dan surat-surat antara Raden Surati dan kakaknya kepada orang tua tu. Kalau kita lihat dalam sumber teks sumber, the letter of Lord Macaulay of the maps of the county of Lincolnshire and the correspondence between Lady Eleanor Ritchie and her sister, said the old man. Kemudian tak lama kemudian mereka tiba di Sumpitan. They came to Ricklesham at last. Kelihatan kemah berbagai bentuk. Di keliling padang itu ada kafilah yang beraneka warna. Dalam teks sumber pula, there were round and oblong tents with flags flying. There were caravans of all colours and shapes round the field. Baik, kalau kita lihat dalam budaya material pula, perbezaan ni adalah kita dapat lihat di sini adalah penggunaan roti dan juga bubur dan sausage. Kemudian roti dan juga susu, gelang rotan dan hoopla stall. Kita lihat dalam budaya organisasi pula, penggunaan Lord Macaulay ditukar kepada orang kaya Bijasura dan Lady Eleanor Ritchie ditukar kepada Raden Surati bagi melambangkan seseorang itu golongan bangsawan. Baik, malah yang lain pula penggunaan Tonnier adalah merupakan nama dalam France, tapi dikekalkan Tonnier dalam bahasa teks sasaran. Baik, dalam budaya sosial pula, teks sasaran kita ada 2. Yang pertama, selamat pagi ibu dan selamat pagi ayah. Dia bagi ringkasan saja, tapi kalau kita lihat dalam teks sumber, dia ada morning mother, morning dad, said Roger and ruffled his father hair as his passing dropped a kiss on his mother curls. Baik, di sini kalau kita lihat dalam dapatannya, kita ada 4 unsur budaya. Yang pertama, ekologi ni, kita dapat lihat penggunaan nama dan tempat berdasarkan kepada kesesuaian masyarakat tempatan. Yang kedua, budaya material, amalan pemakanan yang berbeza di antara masyarakat Eropah dan Timur. Kalau dilihat dari aspek unsur organisasi pula, penggunaan panggilan hormat bagi seseorang yang berpangkat dalam kerajaan maupun golongan bangsawan. Dan unsur sosial, kita dapat lihat perbezaan pengucapan sejahtera bagi masyarakat barat dan masyarakat Melayu. Jadi kalau kita lihat dalam dapatan keseluruhan teks, kita dapat lihat penterjemah cuba menterjemah teks sumber mengikut kesesuaian budaya Melayu. Kemudian kita dapat lihat unsur budaya amat jelas diterapkan melalui penterjemahan yang menunjukkan perbezaan melalui nama dan gelaran. Malah cabaran penulis adalah untuk mengekalkan ketimuran, contohnya perubahan nama dan watak. Baik, rumusan saya adalah seseorang penterjemah harus bersifat terbuka dalam menterjemah sesuatu teks agar pembaca dapat memahami keadaan situasi yang terdapat dalam sesebuah karya. Malah keutamaan sesebuah makna yang tersurat maupun tersirat yang cuba disampaikan oleh seorang penulis dapat difahami oleh semua lapisan masyarakat.
Kita lihat melalui konteks penterjemahan budaya pula, para penterjemah terus menekankan struktur asal dan mengenal pasti kesamarataan dalam budaya. Hal ini tidak boleh diterjemah secara sewenang-wenangnya kerana konsep perluasan dan transliterasi perlu diberi pendedahan agar menjadi panduan bagi memahami makna unsur budaya tersebut apabila diterjemahkan dari bahasa sumber, maknanya ke dalam bahasa sasaran. Baik, di sini ada beberapa rujukan. So, saya menggunakan 4 buku rujukan, 1 artikel dan kita ada 5 sumber laman sesawang. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.